Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ifa binti Fairizah Mizi dan hari ini saya akan menceritakan tentang seorang ulama Islam yang bernama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan ahli teologi, ahli falsafah dan juga sufi yang terbesar dalam Islam. Mesti ramai kenalkan Imam Al-Ghazali ni. Nama sebenar Imam Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Mesti ramai yang tertanya, kenapa beliau digelar sebagai Imam Al-Ghazali? Al-Ghazali ni bersempena dengan pekerjaan bapanya yang bekerja sebagai pemital bulu kambing, iaitu Al-Ghazal. Ada juga yang mengatakan gelaran Al-Ghazali ni bersempena dengan kampung kelahirannya, iaitu Ghazalah. Imam Al-Ghazali juga dikenali sebagai Syaraful Al-Immah, Zainuddin dan juga Hujatul Islam. Gelaran Hujatul Islam ini diberikan kepada Imam Al-Ghazali kerana kemampuannya memanfaatkan ilmu yang dipelajari oleh tokoh-tokoh ulama dan serta kebijaksanaan beliau dalam menghujahkan pandangan-pandangan dengan idea yang bernas. Disebabkan itu, beliau disanjung tinggi oleh umat-umat Islam. Imam Al-Ghazali dilahirkan di Tuskurasa, Iran pada tahun 1058 Masihi ataupun 450 Hijrah. Beliau berasal daripada keluarga yang miskin. Bapa Imam Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi yang sangat warak. Jadi, bapanya mempunyai cita-cita yang tinggi ingin melihat anaknya menjadi orang yang alim dan soleh. Beliau sangat tekun dalam menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan sehingga berjaya menguasai pelbagai cabang ilmu. Antara cabang ilmu yang dikuasai oleh beliau ialah usuluddin, ahli fiqh, mantik dan yang paling terkenal ialah dalam bidang falsafah. Beliau wafat pada 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah di Tabron, Tus, Empayar Salju. Ketika itu, beliau berusia 55 tahun. Imam Al-Ghazali membahagikan golongan yang membahaskan falsafah kepada 3 golongan, iaitu etis, natural dan teologi. Golongan etis, golongan yang mengingkari wujudnya pencipta yang mentadbir seluruh alam ini. Golongan natural, golongan ilmuwan yang banyak membuat kajian berkaitan dengan tabiat, kejadian dan anatomi manusia, tumbuhan serta haiwan. Golongan teologi merupakan ahli yang membincang dan membahaskan soal-soal ketuhanan bersumberkan akal seperti Plato, Aristotle dan Socrates. Imam Al-Ghazali merupakan individu pertama yang mengklasifikasikan semula ilmu falsafah kepada 6 bahagian, iaitu matematik, mantik, fizik, ketuhanan, siasah dan akhlak. Menurut Al-Ghazali, matematik adalah berkaitan dengan ilmu hisab dan kejuruteraan. Ilmu ini tidak berkaitan dengan perbahasan dari sudut agama. Mantik pula ialah ilmu yang berkaitan dengan logik akal dan bagaimana akal sebagai ejen penyusun hujah-hujah yang dikemukakan. Ilmu fizik pula berkaitan dengan kajian alam, langit, bintang-bintang, air, udara dan alam seluruhnya. Ilmu ketuhanan dalam falsafah mengkaji aspek ketuhanan dan perspektif akal. Ilmu ketuhanan ini didasari oleh perbincangan mantik dan logik. Ilmu ini menurut Imam Al-Ghazali tersimpang daripada falsafah ketuhanan yang sebenar. Siasah pula ialah perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur keduniaan yang dapat membantu manusia menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Ilmu yang terakhir dalam ilmu falsafah menurut Imam Al-Ghazali ialah akhlak, iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara seseorang menjalani kehidupan seharian dengan sikap dan peribadi yang mulia. Metodologi yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah lebih jelas dan terperinci. Imam Al-Ghazali memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ilmu falsafah Islam bagi menyelamatkan akidah umat Islam daripada terus direntap oleh fahaman falsafah ketuhanan Yunani, iaitu tidak bertauhidkan kepada agama yang suci, iaitu agama Islam. Al-Ghazali berjaya mempertahankan kemurnian Islam dan sekaligus mengelakkan amalan mengagungkan falsafah Yunani tanpa mereka sadari ianya bertentangan dengan akidah Islam. Imam Al-Ghazali memberikan sumbangan cukup besar dalam ilmu kalam. Beliau mengarang begitu banyak penulisan dalam ilmu kalam.
Dalam penulisan beliau, Al-Ghazali banyak mematahkan hujah-hujah daripada pihak lawan yang dilihat agak keterlaluan semasa membahaskan isu-isu yang timbul dalam perbincangan ilmu kalam. Ilmu kalam sudah pun berkembang dengan baik bagi mempertahankan akidah ahli sunnah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Irsyad, iaitu salah satu kitab karangan Imam Al-Haramain, iaitu guru Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Al-Ghazali iaitu Ihya Ulumuddin membincangkan tentang teori dan konsep ilmu yang tidak meletakkan ilmu kalam sebagai satu ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Bahkan, beliau menganggap sesiapa yang keterlaluan dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan perbuatan dan sifat Allah SWT adalah termasuk dalam golongan orang yang melakukan bid'ah. Imam Al-Ghazali ini cakap ilmu kalam tidak bermanfaat kepada manusia kerana dua sebab. Sebab yang pertama, ilmu kalam ini tersimpan jauh daripada matlamat utama iaitu mengenal Allah SWT. Sebab yang kedua ialah perbincangan para ilmu kalam terlalu jauh sehingga menyimpang daripada apa yang dibincangkan oleh para ulama. Apabila melibatkan diri menjadi sebahagian daripada ahli sufi, Al-Ghazali berusaha membersihkan tasawuf daripada perkara-perkara khurafat dan amalan yang terkeluar daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Apabila Al-Ghazali mengetahui masyarakat melakukan kesalahan dalam bidang tasawuf, beliau melemparkan kritikan yang bertujuan membetulkan kesalahan dan menghalang daripada penyelewengan yang berlaku sehingga mencemarkan kemurnian Islam. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dianggarkan melebihi 200 buah. Namun yang masih kekal sehingga kini lebih kurang 50 buah sahaja. Antara kitab-kitabnya yang terkenal ialah Ar-Risalah Al-Laduniyah, Al-Munkir min Ad-Dalal, Bidayah Al-Hidayah, Minhaj Al-Abidin, Mizan Al-Amal, Kimia As-Sa'adah, Mishkah Al-Anwar dan Ihya Ulumuddin.